Jangan ada perasaan malu dan prejudis. Sebab dia bercerita tak ada lapis. Kena terima lah. Taknya sebab akak tu jijik lah. Jijik tak jijik pun saya pergi baru berapa bulan sudah. Dia ceramah tentang benda ni dari segi Islam. Orang perempuan ramai tunggu habis. Tak balik, tak keluar. Orang perempuan pun boleh tunggu habis pun. Iya betul tak? Kan? Semua pakat terpanjat. Oh ya Allah, betul. Tapi tak balik pun. Malam mengikutinya sehingga ke akhir dan selesai. Tahu kita cakap begitu lah. Tapi dia cakap itu benda yang kebaikan, dia kena cerita. Suatu Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat radhiyallahu anhum, contohnya wanita Ansar, kerana mereka tidak malu menuntut ilmu. Wanita Ansar ni, Nabi SAW tanya hal perempuan. Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan kami jenis-jenis kalau kami jenis tanya? Sampai Siti Aisyah kena tarik mereka ni, tarik pergi ke satu tempat dan cerita. Jangan kepada Nabi, kamu tak malu? Perempuan cerita hal perempuan, hal dalam perut kamu cerita ke Nabi, tak malu? Apa yang kamu muskil? Kamu tanya, aku boleh tolong jawab. Aku perempuan, sama macam kamu. Tapi wanita Ansar ni mereka tidak malu menuntut. Tanya semua yang benda triple X pun tanya kepada Nabi. Aku perempuan tanya berdebat. Kalau saya jadi ustaz, saya malu. Alamak, apa hukum ustaz kalau ni? Alamak, macam mana? Contoh kan, contoh. Ada kes, ini bukan seperti cerita lah. Ada kes yang saya pernah dengar. Suami ikat isteri. Ikat isteri di katil lagi. Ikat tangan kiri kanan, ikat dekat tiang katil tu. Ikat. Lepas tu dia genggam kaki. Yang ni pun kita akan delete, tak akan masuk dalam YouTube. Dia akan genggam kaki. Lepas tu dia radak je. Bila isteri dia menjerit, melolong sakit tu, dia kata dia rasa kenikmatan yang sebenar. Ini perlakuan seks pelik. Inilah yang dikatakan marital rape, dia panggil. Rogol dalam perkahwinan. Ada tak rogol dalam perkahwinan? Dalam Islam sebenarnya istilah Islam tak ada. Tapi di bahasa tu rogol. Nantilah dulu kat saya belum cerita. Sebenarnya istilah marital rape tu tak ada dalam Islam. Tetapi istilah yang ada ialah darar syar'i. Ingat tak masa kita kahwin tu? Kan suami kita baca taklid. Adalah saya nama saya sekian, orang saya sekian bersaksi bahawa apabila saya meninggalkan isteri saya 4 bulan syarah, tak memberi nafkah pada dia 4 bulan syarah, dan yang ketiga mendatangkan darar syar'i pada isteri saya, dan isteri saya apabila mengadu pada mahkamah syariah dan aduannya sabit, maka yang tu atasnya 1 talak. Kan? Taklid kan? Lepas tu dalam kalau di Perak ada tambah lagi. Bila dan suami saya bila dia memohon rujuk kepada saya dan saya menolak rujuk itu, maka dan dia bila saya merujuk kepada isteri saya dan dia menolaknya saya itu, maka jatuhlah ke atasnya 1 lagi talak. Perak dia tu. Boleh. Takkan akak tengok balik dalam surat nikah. Lagi Perak saja yang ada benda tu, yang lagi lain tak ada. Darar syar'i itu termasuk kalau dalam Islam dikata penyiksaan secara fizikal dan mental kepada isteri. Rogol tu tak penyiksaan fizikal mental lah. Yang rogol, yang saya cerita tadi, yang ikat untuk angkam, menjerit, suami rasa nikmat tapi isteri menjerit kesakitan, itu ada penyiksaan ke tidak? Penyiksaan kan? Boleh tak isteri minta cerai daripada suami dia bila jadi macam tu? Itu dia sebenarnya. Jadi tidak ada rogol dalam perkah. Tak ada sebenarnya. Dan suami itu tak boleh dicas dalam seksyen, dalam kanun kesiksaan kerana merogol, tak ada. Itu saya cerita. Tapi mufti kita cerita tak kena gaya. Dia kata tak ada rogol perkahwinan sebab suami memiliki hak mutlak kata isteri. Betul, itu tak salah ya. Sehingga Nabi SAW katakan kalau sekiranya suami nak bersama dengan isterinya, isteri mesti melayan suaminya walaupun di atas belakang unta kan, sebut hanya Nabi sebut kan. Orang ke Islam memutarbelitkan benda ni. Akak jangan tak tahu. Mereka kata, oh inilah dia ulama-ulama Islam, otak je tak ada kalahin, otak set je.
Oh, kalau itu seks, cubalah suruh dia buat dulu seks tahu belakang tu macam mana rupa kan. Saya baca dalam Facebook dia tu kak. Bila saya baca, saya kata tak betul ni. Saya tulis balik. Saya kata maksud mufti itu ialah suami ada hak penuh kepada isteri. Tetapi suami tidak boleh memaksa isteri melakukan hubungan seks. Tak boleh paksa. Yang boleh urut-urut, gosok-gosok, tepuk-tepuk je. Tepuk semua orang kenal. Tepuk-tepuk. Bukan tepuk tampar tu kat boleh. Faham lah kan? Tepuk, gosok-gosok, urut-urut, tu boleh. Macam yang saya cerita tadi, layang ikat kan? You boleh kecil. Ada suami dia ada tabiat pelik ni. Yang ni kita kena jaga. Tapi saya percayalah bukan semua. Ada mungkin ada satu dua suami yang tak betul Itu sebab lah. apa dah Ustaz mengasuh? Kita dengar. Itu saya tabiat dia pelik lah. Maknanya dia ni kena pergi jumpa pakar sekretari. Pakar sekretari, dia kena jumpa pakar sekretari. Kena jumpa pakar sakit jiwa. Dia ada masalah kejiwaan.